mengikut pada masa lah. Zaman kita hidup dengan kebebasan. Apabila kita ada anak, kita beri peluang kepada anak kita. Biar dia merasa macam mana kehidupan bapaknya sebelum tu. Dia sama-sama kita mengikutnya dan merasa bahagia bersama-sama. Kita sekarang dekat yang zaman moden ni sekarang memang kita nak, kalau boleh nak ikut arus semasa lah kan. So bagi saya okey kalau ibu bapa tu dia tak lalaikan tanggungjawab dia kepada anak-anak. So anak-anak kalau dia boleh ikut pun benda-benda yang ke arah kebaikan juga, sebab ibu bapa ni adalah role model kepada setiap anak-anak. Dia adalah orang yang pertama yang kita akan refer kalau kita ada apa-apa masalah ke. Ibu bapa kena seiringkan dengan agama. Apa yang kita telah dididik sebelum ini, mungkin kita boleh seiringkan dengan agama kita. So kita kena terangkan balik pada anak kita apa yang boleh kita buat, apa tak boleh buat. Baguslah. Tempat aunty pun memang selalu didik anak memang macam tu. Kalau nak pergi shopping sekali memang kata ke mana-mana pun pergi sekali lah, memang dia orang memang tak pernah berenggang lah. Nak pergi mana pun kalau dia orang tak pernah, kalau nak pergi dengan kawan-kawan pun aunty akan ikut sama. Ayah dia, bapa dia macam tu pakaian dia minat dia akan follow. Kalau tak minat tu peluang pada dia. Maknanya anak-anak tu zaman dia akan mengikut trend semasa. Dia rasa nak macam bapa dia sempoi, macam otai-otai, dia kata smart untuk dia follow lah. Bagi saya asalkan tata tersilah dijaga. Saya sebab kita komunikasi antara anak dengan ibu bapa itu penting. So bila kita anak-anak boleh dapat fikiran, boleh buat apa idea dari cara macam mana bila diorang berkomunikasi dengan ibu bapa. So ibu bapa itu adalah role model yang paling penting untuk diorang lah sekarang. Ya, memang dia akan mempengaruhi lah. Tapi kita kena selalu cakap dengan mereka, dengan anak-anak, ada hak-hak dia. Gaya hidup kita ni, kita jangan nak follow orang sangat. Kita ikut apa yang kita pada diri kita sendirilah. Jangan terlalu open sangat. Kita nak moden juga. Tapi kita kena jaga juga tata susila kita, adab-adab kita, agama kita jaga juga. Dia orang tak akan ikut, dia ada cara sendiri. Macam aunty memang macam saya memang saya kan suka bergaya saja. Dia orang sebanyak pun akan terpengaruh jugalah. Tapi cara didikan itu dia orang dengan cara dia orang, tapi masih dapat dipantau lah. Itu dia, kita berbincang banyak perkara pagi ini dan kita juga nak fokus pada ilmu wibawa ibu bapa. Bukan sedang ya. Saya pun dah terasa bahang cabarannya dengan perubahan zaman. Tapi kita juga nak berkongsi dengan pakar-pakar kita yang mungkin ada pengalaman. Tak semestinya orang tu kena anak 10 baru dia ada ilmu. Kadang ilmu orang anak 10 ni lain, ilmu orang anak 1 ni lain. Yang penting mungkin juga lagi pengalaman orang lain dapat diterapkan dalam kehidupan. Ilmu mereka yang bersedia untuk mendapat kelahiran cahaya mata juga sebenarnya lebih banyak kadang-kadang daripada mereka yang dah ada 4 cahaya mata contohnya kan. Okey, kita benarkan tetamu kita hari ini. Ada 2 individu hebat berada dengan kita di sebelah, di hujung sana, Dr. Syazril Syaharudin, seorang doktor selebriti kepada seorang anak Dr. C lah ya. Dan sebelah kiri Dr. C adalah Dr. Azuraida Syahadan, seorang pakar motivasi, juga mempunyai kelulusan dalam bidang child development anak-anak kita. Baik, kalau kita membaca banyak buku yang menyebut bahawa didik anak ini perlu sesuai dengan zaman ya. Malah sedia ahli juga berkata sedemikian. Jadi wujud kebimbangan untuk ibu bapa yang zaman sekarang ini yang mungkin overprotective ke, saya tak tahu, ataupun terlalu banyak membaca, banyak rujukan. Kadang-kadang ada juga yang sampai orang marah kata jangan bandingkan anak sendiri dengan anak penulis tu. Mungkin kehidupannya berbeza kan. Jadi apa fahaman asas yang perlu kita ada? Kita dulu dengan Dr. Azuraida boleh fahaman asas yang perlu kita ada dalam bab pendidikan anak-anak ni. Okey, sebenarnya kalau kita bercakap mengenai pendidikan anak-anak ni kan, kita kena tahu dulu gaya kepimpinan ibu bapa itu sendiri. So mungkin terdahulu ibu bapa ni mempunyai gaya kepimpinan yang berbeza dengan apa yang kita ada sekarang. So untuk sekarang ni mungkin kita boleh bercakap mengenai autokratif, gaya kepimpinan autokratif, di mana ibu bapa memberi peluang kepada anak-anak untuk turut serta membuat keputusan. Itu kebanyakan yang kita nampaklah pada zaman sekarang ni kan. Dia tidak lagi mengamalkan satu gaya yang mana kalau zaman dahulu kan ibu bapa tu apa orang kata selalu take control of everything, authoritarian decision making tapi pada masa sekarang ni ibu bapa zaman sekarang ni kita lebih memberi penekanan dan fokus kepada pendidikan, kepada cara yang dikatakan muafakat, di mana ibu bapa membenarkan anak-anak untuk turut serta membuat keputusan. Kalau kita boleh tengok kan dekat dining table kita time makan malam sekarang berbanding dengan zaman dulu lah. Zaman dulu one meal fit all.
call kan. Tapi sekarang ni anak-anak boleh pilih kan. Kita tanya anak nak makan apa, ni nak makan apa kan. Macam-macam kan kat situ kan. Jadi mungkin itulah Itulah kadang-kadang baru 2 tahun pun kita dah bertanya dah nak minum apa semua. Tapi ini satu perkongsian dan juga satu sudut pandang yang menarik sebenarnya. Autokratik, demokratik, diktator. Authoritarian dan authoritative. Authoritarian adalah yang kita kan? Sebab saya ini mengingatkan saya kepada pengalaman kita dahulu semasa kita kecil. Mungkin kita ni satu zaman yang lebih kurang samalah kan. Dr. Shazril sendiri melihat kepada perbezaan asuhan ketika sewaktu kecil dulu, adakah ia bakal mempengaruhi Ayah dulu macam mana kalau melatih? pada sekarang? Ayah tengah tengok ke ni. So betul juga, saya sangat setuju dengan Dr. Azu punya. Saya lagi suka ayat diktator tu. Kan kita dah biasa dengan yang sebegitu. Tapi rasanya betul, dulu pendekatan dia betul sebiji macam kata. Yang dulu memang kalau nak ikutkan tak berapa banyak pilihan kita. Tapi bagi saya ada rasionalnya kenapa macam ibu bapa kita buat begitulah. Sebab mungkin zaman tu kita pun kadang-kadang kita tak tahu, kita tak ada arah. So somehow bila kita ada guide, bila kita di spoon feed ni, somehow kita rasa okey, mungkin ini pilihan yang betul berbanding pilihan yang lain. So dari situ somehow bagi saya sebenarnya bukanlah kata saya tak suka sangat, tapi bagi saya suka buat itu sebagai satu panduan bagi saya untuk sebagai seorang bapa. Yang saya rasa walaupun betul kita boleh bagi anak kita bebas memilih macam Dr. Azu cakap zaman sekarang ni, tapi bila kita letakkan sedikit limitation, sedikit restriction tu, somehow dia membentuk anak kita ni jadi ada asas yang kuat sikit. Kan? Jadi macam mana bagi itulah kadang ada keluarga yang ada privilege ya. Ada yang mungkin tidak ada semua itu. Jadi macam mana ia mempengaruhi juga dari segi corak pemikiran, perkembangan. Dr. rasa macam mana? Betul. Kalau kita bercakap mengenai corak pemikiran, perkembangan atau pendidikan anak-anak, zaman dah berubah ni kan, zaman sekarang ni kan. Sebagai ibu bapa, apa yang kita perlu lakukan, kita perlu adapt kepada situasi tu. Macam saya ni ibu bapa generasi orang kata generasi Y lah kot kan. Kalau kita nak Jauh sangat tu X tu. Jauh tak, parent kita membesarkan kita dan parent kita adalah generasi X. Jadi kalau kita nak menyesuaikan diri, perkara pertama yang saya rasa memang sangat penting untuk semua ibu bapa di luar sana untuk mengetahui adalah ubah dia punya mindset, kita punya mindset. Fahami bahawa sebenarnya kita mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, fahami bahawa sebenarnya kita mampu untuk memahami apakah situasi yang berlaku sekarang, sebab situasi ni sesuatu yang sangat berbeza lah dengan apa yang kita experience dulu. Dulu mungkin ibu bapa kita kurang memberi perhatian kan, tapi sekarang ni bila kita cuba untuk menyesuaikan diri kita kan, zaman dulu kan kita pakai typewriter je, tapi zaman sekarang kita dah pakai komputer. Cara untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan anak-anak tu adalah dengan mengubah mindset kita, adalah dengan mengubah cara kita berfikir, kerana itu adalah perkara pertama yang ibu bapa perlu lakukan. Menariknya kita ada masa yang singkat saja sebelum kita berhenti rehat seketika. Mungkin saya nak tanyakan satu soalan ni kepada Dr. Shazril lah. Baru menyimpan cahaya mata 10 bulan. Masih lagi jauh perjalanannya kan. Takut tak dengan cabaran dan juga apa sahaja contoh yang telah ditunjukkan oleh orang ramai di dalam parenting ni, keibubapaan ini? To be honest, zaman sekarang ni agak menakutkan lah kalau dibandingkan yang dahulu. Tapi saya ingat satu pesanan ayah saya, kalau kita nak menjaga anak kita ni, jagalah seperti mana kita bermain layang-layang. Yang mana kita kalau boleh kita lepas, kita tahu bila kita nak lepaskan dia, biar dia venture into the world, tengok apa dunia yang baru ni untuk dia orang explore. Tapi at the same time, bila kita tengok dia dah tersasar sikit, jangan lupa untuk tarik balik. So konsep tu memang saya akan pakai sampai sekarang lah. Apa prinsip dalam didik? Apa prinsip utama? Prinsip utama tu kalau boleh paling penting bagi saya, luangkan sepenuh masa dengan anak ni. Beri mereka kasih sayang, sebab sekarang ni kita terlalu sibuk dengan bekerja kan, kerja 2-3 shift. So paling penting anak-anak ni apa yang dia mahukan adalah kasih sayang ibu bapa, itu je sebenarnya. Perhatian juga ya. Perhatian. Tak penting juga nak bertanya selepas ini bagaimana pertemuan, kadang bapa ada ideologi lain, ibu ada ideologi lain. Kadang ekstrim sangat ya. Anak-anak jadi mangsa yang mana satu nak ikut. Kita akan bincang selepas ini, kembali selepas ini dalam MHI.